Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pelajar dari kumpulan H10, subjek CTU 553 ingin membentangkan berkaitan permainan tradisional pelbagai etnik di Malaysia. Terdapat 4 topik yang bakal dibincangkan. Pertama, permainan tradisional etnik Melayu, Cina dan India. Kedua, permainan tradisional etnik Sabah dan Sarawak. Ketiga, kepentingan permainan tradisional. Dan yang terakhir, cabaran mengekalkan permainan tradisional masa kini. Permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan oleh generasi pada zaman dahulu, iaitu pada zaman nenek moyang. Permainan ini juga dikenali sebagai permainan rakyat. Permainan tradisional boleh dimainkan sama ada secara individu, berpasangan ataupun berkumpulan. Topik pertama, permainan tradisional etnik Melayu, Cina dan India. Untuk pembentangan kali ini, kami akan menguraikan sedikit sebanyak mengenai sepak raga bagi etnik Melayu, mahjong bagi etnik Cina, manakala kohko bagi etnik India. Permainan tradisional bagi etnik Melayu salah satunya ialah sepak raga. Menerusi catatan dalam buku sejarah Melayu, rekod pada awal permainan ini dimainkan adalah di Melaka dan Kepulauan Riau. Pada masa itu, permainan ini dimainkan oleh golongan bangsawan. Namun, pada masa sekarang, sepak raga lebih dikenali dengan nama sepak takraw. Nama permainan ini diubah berikutan timbulnya pencegahan di antara sejarah asal permainan ini melibatkan Malaysia dan Thailand. Nama sepak takraw dipilih sebagai nama rasmi bagi menghormati pandangan kedua-dua negara dengan gabungan dua perkataan dari dua negara itu diambil. Sepak diambil daripada perkataan bahasa Melayu, sementara takraw pula berasal daripada perkataan Thailand yang membawa maksud bola yang dianyam. Seterusnya, cara bermain. Dalam permainan sepak raga, pemain berdiri dan membentuk satu bulatan. Permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain melambung bola kepada rakannya dengan tangan. Rakan itu akan menimang bola dengan kakinya sebelum menendangnya ke arah pemain lain. Pemain-pemain yang membentuk lingkungan atau bulatan itu mestilah bergilir-giliran menimang bola itu dan mengawalnya supaya tidak jatuh. Syarat-syarat permainan ini ialah permainan akan ditamatkan jika bola itu jatuh, dan permainan ini juga memerlukan ketangkasan dan kecekapan fizikal serta ketajaman mata untuk mengukur pergerakan bagi mendapatkan bola raga tersebut. Seterusnya, permainan tradisional etnik Cina iaitu mahjong. Mahjong berasal dari negara China pada abad ke-19. Di Asia, mahjong popular sebagai perjudian dan permainan komputer. Namun, permainan ini diharamkan di negara asalnya pada tahun 1949 apabila Republik Rakyat China ditubuhkan, dan ia dimainkan semula setelah revolusi kebudayaan. Permainan mahjong memerlukan sekurang-kurangnya 4 orang pemain. Permainan ini memerlukan daya kemahiran yang tinggi, strategi dan pengiraan termasuk satu tahap nasib, iaitu ia bergantung kepada variasi yang dimainkan. Pada zaman dahulu, buah mahjong ini biasanya diperbuat daripada tulang dan buluh. Dengan perkembangan zaman, alat permainan ini diperbuat daripada sejenis kad yang tebal atau plastik yang berbentuk segi 4 bujur. Buah mahjong ini akan dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu Bing, Tiao dan Wan. Terdapat 4 set jenis buah mahjong dengan bunga yang serupa dinomborkan dari 1 hingga 9, menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 144 biji. Permainan tradisional etnik India iaitu kohko. Kohko ini berasal dari Maharashtra. Kebanyakan ahli sejarah India mengatakan bahawa kohko ini merupakan permainan lari dan kejar, di mana seorang pemain akan berlari dan mengejar serta menyentuh pemain lain.
Koko boleh dimainkan oleh lelaki, wanita dan kanak-kanak dari semua peringkat. Cara bermain adalah 8 pemain akan berada di bahagian tengah setiap 8 kotak yang terdapat di padang. Kemudian mereka akan duduk secara bertentangan dan berselang-seli. Manakala pemain yang ke-9 akan bertindak sebagai pengejar. Pemain lawan akan tersingkir apabila pengejar menyentuhnya dengan tapak tangan. Okey. Permainan koko terdiri pada 12 orang pemain di mana 9 orang sahaja akan bermain dan selebihnya akan menjadi simpanan. Topik kedua, permainan tradisional etnik Sabah dan Sarawak. Berikut ialah permainan etnik Sabah, Bakwit, manakala permainan etnik Sarawak ialah Tibau. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang permainan tradisional etnik Sabah iaitu Bakwit. Bakwit merupakan permainan tradisional yang dimiliki oleh suku kaum Dusun Tatanah yang tinggal di daerah Kuala Penyu, Sabah, dan mereka merupakan kumpulan minoriti bagi subetnik Kadazan Dusun. Bakwit menggunakan tempurung kelapa sebagai medium permainan. Tempurung kelapa tersebut mempunyai lubang berbentuk bulat pada permukaan bahagian atas tempurung. Lubang yang berbentuk bulat tersebut adalah sebagai tanda dan menjadi identiti kepada permainan Bakwit. Selain itu, Bakwit ini dimainkan sama ada di acara perlawanan atau sebagai persembahan. Di dalam acara perlawanan memerlukan pemenang, manakala dalam persembahan pula tidak semestinya memerlukan pemenang kerana disesuaikan dengan fungsinya sebagai persembahan atau permainan. Seterusnya, cara bermain, pemain akan melalui 6 peringkat dalam permainan. Gelaran main akan diberikan kepada pemain yang memulakan permainan, manakala gelaran pasang pula diberikan kepada pemain yang akan memasang tempurung kelapa. Tiap pemain akan melepasi setiap cabaran atau peringkat yang ditetapkan bagi meneruskan permainan ke peringkat seterusnya. Seterusnya ialah permainan tradisional etnik Sarawak iaitu Tibau. Permainan Tibau iaitu satu permainan tradisi dari etnik Melanau di Sarawak. Tibau ini ialah satu buaya gergasi yang mana permainannya sering dimainkan atau dilangsungkan sewaktu menyambut pesta kaul muka. Pisak Tibau merupakan salah satu permainan yang mempunyai simbol perpaduan dan bersukaria iaitu sinonim dengan dialek bahasa Melanau iaitu berkaul. Terdapat beberapa pantang larang dan tradisi yang perlu diikuti untuk membolehkan si pemain bermain dengan selamat. Sebelum para pemain dibenarkan untuk bermain, ketua Tibau perlu melakukan upacara mubah Tibau terlebih dahulu dengan menendangkan jampi dan mantra tertentu bertujuan untuk melindungi pemain daripada malapetaka dan kecelakaan dengan hanya menjamu bubur kacang bersantan kepada ibu ataupun dewa agar dewa tersebut dapat menjamin keselamatan pemain. Kepentingan permainan tradisional. Generasi baru dapat mengetahui asal-usul etnik budaya mereka. Kedua, dapat dijadikan sebagai alat hiburan untuk mengisi masa lapang. Ketiga, interaksi di antara individu yang bermain dapat meningkatkan rasa didampingi yang positif. Keempat, dapat memperkenalkan keunikan budaya warisan dan penjanaan pendapatan negara melalui sektor pelancongan. Akhir sekali, dapat meluangkan masa bersama keluarga dan kawan dalam mengajar dan bermain permainan tradisional. Belakangan ini, isu permainan tradisional semakin terpinggir dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya anak muda. Terdapat cabaran mengekalkan permainan tradisional pada masa kini. Antaranya ialah pengaruh budaya barat, permainan tradisional yang kurang disebarkan atau tidak mendapat liputan yang meluas dan kecanggihan media massa. Kesimpulannya, terdapat banyak faedah yang boleh diperolehi daripada permainan tradisional setiap etnik di Malaysia. Rakyat Malaysia perlulah memainkan peranan penting dalam penjagaan permainan tradisional supaya tidak ditelan zaman. Dalam usaha untuk mengekalkan permainan tradisional pelbagai etnik di negara Malaysia, pihak yang berkenaan haruslah mengambil langkah yang sesuai untuk memperkembangkan dan memajukannya.